Mic ni dah ke? Dah. 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 Cuba satu dua. Baik. InsyaAllah kita mulakan pengajian malam ni. Kita baca muka kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabil izam. Sya'ulahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad imamin muttaqin wa qa'iddud du'an mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil alim azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ula yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Maksudnya hanya saja orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, iaitulah orang-orang yang beriman dengan Allah taala dan juga hari akhirat, serta mereka itu mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, dan mereka tidak takut melainkan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka itu mendapat hidayah petunjuk daripada Allah taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya barang siapa dikenaki Allah taala akan kebajikan, nescaya diberikan kepahaman di dalam agama. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadatu wastifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalati ila khairi ibtigha wajhillah wal mardatihi wa qubihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati silakan Fadil Tuan Imam kita, tak lupa juga yang silakan Tuan Bilal, kemudian pengurusi surau, jawatan kuasa surau, sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat Allah taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur pada Allah kerana dengan izin Allah sekali lagi kita dapat bersama malam ini untuk kita menghidupkan kuliah kita, pengajian kita. Pengajian tauhid ataupun bab akidah di muka surat apa tu? 155. Okey, 155 masih lagi dalam pembahasan muhalafatu ta'ala lil hawadis. Bersalahan Allah Taala bagi segala yang baru. Mukhalafatuhu lil hawadis. Lawannya mumasalatuhu lil hawadis.
Mukhalafatu maknanya bersalahan Allah Ta'ala bagi segala baru, lawannya ialah bersamaan Allah Ta'ala bagi yang segala baru. Jadi mustahil Allah Ta'ala bersamaan, yang ada ialah bersalahan. Tak samalah Allah Ta'ala dengan makhluk. Pencipta sudah tentu tak sama dengan yang kena cipta. Pembuat rumah takkan sama dengan rumah, pembuat kereta takkan sama dengan kereta. Jadi begitu juga dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebagai Khalik, pencipta, sedangkan kita ni makhluk yang kena cipta. Dan yang kena cipta biasanya kemudian, yang mencipta biasanya dahulu wujud dahulu wujud, kemudian barulah adanya yang kena cipta. Jadi bersalahan dengan agama lain lah, agama Hindu ke, agama Buddha dan sebagainya, di mana Tuhan mereka itu dicipta kemudian. Makna pencipta Tuhan ada dulu, pencipta Tuhan ada dulu, yang kena cipta Tuhan dia ada kemudian. Pelik lah, Tuhan wujud kemudian, yang kena cipta wujud dulu. Macam tu. Baik. Seterusnya kita lihat firman Allah Ta'ala tu. Dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, dia kata Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Ar-Rahman ala arsyistawa. Maksudnya Allah Ta'ala bersemayam di atas arasy. Ar-Rahman ni salah satu daripada nama Allah Ta'ala lah. Ar-Rahmanir Rahim. Mana Ar-Rahman Maha Pemurah, Ar-Rahim mana Maha Penyayang. Okey. Dan ayat istawa ini, itu dikatakan istawa tu. Istawa ni maknanya dia termasuk ayat mutasyabihat, istawa. Jadi ulama salah tafwid mana menyerahkan mana istawa ni kepada Allah Ta'ala. Sedangkan ulama khalaf, ulama salaf 300 tahun selepas daripada wafat Nabi Muhammad SAW. Kemudian 300 tahun kemudian ulama khalaf. Ulama khalaf ni yang mentakwilkan ayat-ayat yang mutasyabihat ini dengan makna-makna yang layak kepada Allah Ta'ala. Sedangkan ulama khalaf, ulama 300 tahun dahulunya, mereka itu tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah. Serahlah apakah makna istawa yang sebenarnya. Imam Malik rahimahullah Ta'ala pernah ditanya berkenaan dengan makna istawa. Maka jawapan daripada Imam Malik berkenaan dengan istawa bersemayam ini, al-istiwa maklum wa kaifa majhul, wa imamu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Mana istawa ni kita maklumlah mana istawa bersemayam. Wa kaifa majhul, bagaimana Allah Ta'ala semayam tu jahil, kita tak tahulah, kita tak tahu macam mana. Kemudian wa su'alu anhu bid'ah, bertanya dalam bab ini dikatakan bid'ah. Wa imamu bihi wajib, beriman dengan ayat ini adalah hukumnya wajib. Itu mana istawa kan, ataupun ayat mutasyabihat apabila ditanya kepada Imam Malik rahimahullah Ta'ala. Baik. Jadi Ar-Rahmanu ala istawa, Allah Ta'ala bersemayam, ataupun Ar-Rahman bersemayam di atas arasy. Ar-Rahman ni mana Maha Pemurah, Maha Penyayang. Sama ada orang-orang yang beriman ataupun tidak beriman, mereka itu mendapat rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malahan kadang-kadang kita lihat orang kaya, orang kafir lebih banyak rezeki dia, melimpah ruah berbanding orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kemudian ayat seterusnya, barra'afahullahu ilaih. Bar rafa'ahullahu ilaih wa kana Allah azizan hakima. Bal, bahkan ataupun tetapi, Allah Ta'ala telah mengangkat Isa kepadanya. Bar rafa'ahullahu ilaih, bahkan Allah Ta'ala telah mengangkat Nabi Isa kepadanya. Wa kana Allah azizan hakima, dan Allah Ta'ala itu Maha berkuasa lagi Maha bijaksana. Jadi dalam ayat ini ada perkataan Allah Ta'ala mengangkat
mengangkat Isa kepadanya. Ini pun termasuk ayat mutasyabihat lah. Ayat yang kesamaran maknanya, apakah masuk mengangkat situ. Kemudian ayat yang seterusnya, Allah nurus samawati wal ard masalu nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annahu kawkabun duriyun. Kan ayat dalam surah An-Nur tu panjang ayat tu. Maksudnya tuan-tuan, Allahu nur, Allah Taala tu nur. So apakah makna nur itu? Allah nurus samawati wal ard, Allah Taala tu nur, cahaya langit dan bumi. Masalu nurihi, perumpamaan nurnya tadi, cahayanya itu kamishkatin fiha misbah. Diumpamakan seperti miskat. Miskat ni sebuah lubang. Lubang kat dinding lah. Seperti lubang fiha misbah. Yang terdapat dalam lubang itu misbahun, pelita ataupun lampu lah. Ni pun termasuk ayat yang mutasyabihat jugalah. Dalam Quran ada dua jenis ayat, iaitulah ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat ini ayat yang terang dan jelas maknanya. Tetapi walaupun terang dan jelas maknanya, sebaiknya kita lihat kepada tafsir-tafsir Quran lah. Sebabnya Quran ni tak boleh terjemah suka hati kita. Tak boleh terjemahkan dengan sesuka hati kita. Kita kena rujuklah tafsir, kena belajar tafsir lah, untuk kita dapatkan maknanya, apakah makna setiap ayat Quran yang terdapat dalam Quran itu. Macam tu. Jadi ulama telah mengarang pelbagai kitab tafsir. Antaranya ialah tafsir Jalalain, tafsir Sawi, tafsir Ibn Qasir, tafsir Qurtubi, tafsir Tabari, tafsir Al-Munir, tafsir Imam Ghazali, tafsir Al-Kashaf. Kashaf. Tafsir Ar-Rahman. Malaysia tu tafsir Ar-Rahman lah. Tafsir Ar-Rahman tu pun diambil daripada tafsir-tafsir yang Arabnya. Rahman tu yang Melayu punya. Okey. Baik, ulama telah mengarang pelbagai kitab tafsir. Tujuannya untuk kita meneliti dan mengkaji, dan supaya kita dapat maknanya yang tepat setiap perkataan terdapat dalam Quran. Walaupun Quran itu ada ayat muhkamat dan mutasyabihat, ada ayat yang terang dan jelas maknanya, dan ada ayat kesamaran. Tapi sebaiknya kita rujuklah tafsir, supaya kita jangan salahlah mentafsirkan sesuatu ayat Quran. Gitu. Takut nanti kita memesongkan orang lain pula. Gitu. Jadi menurut pahaman golongan Mujassimah, pemandang Mujassimah golongan yang menjisimkan Allah, mentajsimkan Allah ataupun menjisimkan Allah. Allah Ta'ala itu di atas, kerana Allah SWT berfirman sebagaimana ayat 158 surah An-Nisa, iaitu Allah Ta'ala mengangkat Nabi Isa kepadanya. Mengangkat di situ mengandungi arti atas. Begitu juga dalam ayat 35 surah An-Nur, mereka mengitikadkan Allah Ta'ala itu cahaya. Maka ini semua adalah batil. Batil lah. Tak boleh kita terjemahkan dengan makna atas bagaimana kita faham atas lah. Atas biasa belah atas lah. Ini belah bawah kan. Atas bawah. Bagaimana kita duduk sekarang ni, mana atas? Atas belah atas lah. Bawah belah bawah lah. Betul tak? Ni kalau kita, tapi kalau kita berada di kutub selatan, kutub utara ke kutub selatan kan, mana satu atas? Tak tahu atas mana. Kita berada di kutub utara, atas kepala memanglah atas lah. Tapi kalau kita berada di kutub selatan, mana atas? Mana atas kalau kita berada di kutub selatan? So tak tahulah mana atas. Mana hakikat atas yang sebenarnya? Mana hakikat atas sebenarnya? Tak tahulah kita. Kan? Sebabnya kita tak boleh menterjemahkan makna atas itu sebagaimana yang kita faham atas. Gitu. Kaki kita di bawah, biasalah. Kepala kita di atas. Gitu. Kerana Allah Ta'ala ni dia tidak berjihad. Laisa bijihatun, jim ha alif ta.
tak pedas tu. Kan Allah Ta'ala tu tidak berjihad, mana tidak berpihak. Tidak berpihak, tidak berada di atas, di bawah, kiri, kanan, depan dan sebagainya. Kalau Allah Ta'ala tu berjihad, samalah seperti makhluk. Sama seperti makhluk. Baik. Jadi berbeza dengan pahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Perkataan istiwa itu bukan bermakna duduk, tetapi bermakna menguasai. Istaula ataupun istiwa. Istaula mana menguasai ataupun memerintah. Memerintah. Jadi dua makna, sama ada menguasai atau memerintah. Ini pahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Dan menciptakan seperti ayat 5 dalam surah Taha itu, istawa di atas arasy, itu memberi pengertian menguasai ataupun mencipta. Di sini mencipta, cipta ataupun memerintah. Separuhnya memerintah. Allah Ta'ala memerintah, kerana selain pada Allah Ta'ala adalah makhluk, dan Allah Ta'ala juga yang menguasai dan mencipta sekalian makhluk, termasuklah arasy dan juga kursi. Arasy dan juga kursi lah. Wasi'a kursius samawati wal ard. Antara benda yang awal dicipta Allah Ta'ala ialah arasy. Ada pula dalil menyatakan yang pertama dicipta ialah pena, qalam ataupun pena lah. Pena yang menulis segala makhluk, perbuatan makhluk ini ditulis oleh pena. Dia ada khilaf ulama lah berkenaan siapakah yang terawal dicipta. Ada menyatakan ialah Nur Muhammad. Pun ada juga dalil menyatakan Nur Muhammad itu ialah yang pertama dicipta. Gitu. Tapi Nur Muhammad itu tetap hadis, bukan qadim. Bukan qadim. Walaupun dia Nur Muhammad, kan Allah Ta'ala mencipta Nur Muhammad, tetapi dia adalah tetap hadis, benda baru, bukannya qadim. Itu juga pengertian Allah Ta'ala di atas. Menurut pahaman Ahlussunnah wal Jamaah, atas itu bermaksud mulia. Boleh juga kita mengertikan makna atas itu ialah mulia. Itu atas bagaimana yang biasa kita gunakan. Kerana andainya kita katakan Allah Ta'ala itu atas, sudah pasti Allah Ta'ala itu berpihak dan mengambil ruang, dan ini adalah salah. Dan mengambil ruang, dan ini adalah salah. Kalau Allah Ta'ala itu tidak mengambil ruang, kita mengambil ruang. Kita mengambil ruang. Dan ruang yang sebenar, ruang ni pun yang kita ada ni, ruang ni, orang kata ruang kan. Sekiranya kita kan ruang kan. Ruang itu pun hakikat sebenarnya bukannya kosong pun ruang tu. Ruang yang kita wahamkan, yang kita sangka ianya kosong, tetapi sebenarnya tak kosong pun. Ruang yang ada depan kita ni kosong kan. Ada orang tak depan ni? Tak ada. Mana segi zahiriatnya kita sangka dia kosong, tapi adakah dia kosong? Tidak, kerana dalamnya itu terdapatnya udara-udara, benda-benda yang halus, jisim-jisim yang lembut, yang latif. Mungkin adanya malaikat kat sini depan ni duduk mendengar pengajian kita. Mungkin adanya jin juga, mungkin adanya syaitan, kan? Mana ruang yang kita sangka kosong, tapi sebenarnya tak kosong pun. Tetap ada benda-benda seperti udara kan, benda-benda yang berterbangan yang halus ni. Dan begitu juga mungkin adanya para malaikat, okay? Para jin, syaitan dan sebagainya. Dan kita harapkan malaikat yang ada lah. Kerana malaikat ni memayungi orang-orang yang belajar ilmu, pengajian ilmu. Dan para malaikat meminta ampun kepada orang yang dalam pengajian ilmu. Dia termasuk dalam halaqah zikir juga. Halaqah zikir. Nabi kata bila kamu lalu di kawasan terdapatnya halaqah zikir, maka naklah kamu berhenti. Naklah berhenti. Pemasaran halaqah zikir itu ialah pengajian ilmu lah. Dan ikan di lautan dan burung udara.
memohon keampunan kepada orang yang dalam pengajian ilmu. Sebabnya kena lazimlah pengajian ilmu. Dan diri kita ni tak boleh sunyi daripada 3 hari daripada sebarang peringatan-peringatan. Disebut dalam kitab Imam Ghazali tu kan. Imam Ghazali telah menyebut dalam kitab Bimbingan Mukminin ataupun Mau'izatul Mukminin. Kitab Mau'izatul Mukminin karangan Imam Ghazali ni ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Dia kata kan kita ni paling tidak pun dalam masa 3 hari mesti ada ikut pengajian ilmu. Mesti ada dengar peringatan-peringatan, tazkirah-tazkirah. Kalau tidak, kata Ghazali, kita punya hati ni mati. Kata. Dia kata hati kita mati. Kita tak mati sebenarnya, memanglah menyawa. tapi kita punya hati, jiwa kita tu mati lah. Sebab apa? Tidak dilazimi dengan mendengar peringatan-peringatan, tazkirah-tazkirah, kan pengajian-pengajian ilmu dan sebagainya. Itu Ghazali tu. Kitab Bimbingan Mukminin. Saya mengajar kitab tu tuan-tuan di Masjid Jijan, Labu, sebulan sekali. Masjid Jijan tuan-tuan. Jauh masjid tu. Macam ujung dunia. Baik. Jadi dalam surah An-Nur ayat 35, perkataan Nur itu adalah bukan dinisbahkan kepada zat Allah Ta'ala, tetapi kepada pengertian semata-mata, iaitu perkataan Nur itu bermaksud mengikut petunjuk ataupun hidayah Allah. Itu maksud Nur tu. Allahu nurus sama, ayat belakang tadi. Ayat 35 surah An-Nur, Allahu nurus samawati wal ardh. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujaja az-zujajatu ka'annahu kawkabun duriyun yukadu ala saryatin barakatin zaniyatin la zayatin. Panjang ayat tu. Kita boleh tengok dah surah Nur tu. Okey. Jadi nur itu bermaksud mengikut petunjuk ataupun hidayah Allah Taala. Bukan nur itu zat. Ataupun bukan nur sebagaimana yang kita faham nur. Tetapi dan dia ni bukan zat Allah Taala, bukan nur itu bermakna zat Allah. Diri Allah bukan. Tetapi maksudnya ialah hidayatullah. Hidayatullah, mana hidayah, petunjuk daripada Allah Taala. Sebab kita kena lazimlah untuk mendapat hidayah petunjuk ni. Kena lazimkanlah. Kena hidayah ni dia kena cari. Memang adalah hidayah yang tak perlu cari. Hidayah ni pun banyak jenis. Banyak jenis hidayah kan? Macam tu. Ada hidayah ilhamul fiqhi, ada hidayatul hawas, ada hidayatul aqli, ada hidayatul hayatul din, hidayah agama, ada hidayah akal. Macam tu. Hidayah tu dan ada hidayah al-ma'unah. Ada bantuan dan pertolongan untuk melakukan ketaatan pada Allah. Baik, artinya seluruh makhluk di langit, di bumi dan di alam ini semuanya mengikut akan petunjuk dan kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi jelaslah Allah Ta'ala itu bukan cahaya. Allah Ta'ala itu bukan cahaya. Zat Allah Ta'ala bukan seperti cahaya. Kalau zat Allah Ta'ala itu macam cahaya, samalah seperti makhluk. Kalau cahaya ialah benda yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Cahaya ialah suatu benda yang telah pun dicipta oleh Allah Ta'ala. Cahaya, udara, kan, roh. Dalam alam ni ada benda yang boleh kita lihat dengan mata kasar. Ada yang tak boleh dilihat mata kasar. Tetapi benda ada. Benda tu ada. Tak? Lemak yang ada pada susu. Di mana letak lemak? Lemak yang ada pada susu. Kan? Pernah ingat kan kisah perdebatan antara Dahri dengan Imam Abu Hanifah. Ingat kan kereta tu? Ingat tak? Tak ingat Dahri ni ialah dia ni seorang macam golongan etis lah. Etis ni tak percaya pada Tuhan. Dia tak percaya pada Tuhan. Tetapi dia ni banyak pakai logik akal lah macam tu. Banyak pakai logik akal dan dia banyak ulama-ulama yang telah dia tewaskan.
tak mampu nak berdebat dengan Ad-Dahri ni. Masa tu Imam Abu Hanifah ni masih kecil lagi. Dia masih kecil lagi. Dan guru dia pun tak mampu nak berdebat dengan Ad-Dahri. Macam tu. Maka akhirnya Imam Abu Hanifah yang keluar berdebat dengan Ad-Dahri. Macam tu. Maka Ad-Dahri dia menyindirlah Imam Abu Hanifah. Alah, dia kata engkau ni kecil budak je. Kan? Kau mampu ke nak lawan dengan aku, nak debat dengan aku? Sedangkan ulama-ulama serban besar-besar, jubah besar-besar pun semua kalah dengan aku. Kau ni kecil je. Maka Imam Hanifah kata, cuba dulu kan, boleh tahu kan. Kecil jangan disangka anak. Besar jangan disangka bapak. Besar jangan disangka bapak, kecil jangan disangka anak. Maka terjadilah perdebatan lah. Panggillah semua orang, kumpul ramai-ramai. Maka terjadi perdebatan dengan Imam Ad-Dahri dengan Imam Hanifah. Macam tu. Cara soalannya dia tanya, kamu kata Allah Ta'ala wujud. Di mana Allah Ta'ala? Dia kata. Itu soalan daripada Ad-Dahri. Kamu kata Allah Ta'ala wujud. Tetapi di mana Allah? Jadi apa jawapan Imam Hanifah? Senang aja dia kata. Contoh yang paling mudah, Allah Ta'ala itu memanglah wujud. Contoh yang paling mudah ialah contohnya lemak yang terdapat dalam susu. Ada tak lemak tu? Ada. Di mana lemak itu? Tak tahu kita di mana lemak, tapi wujud. Kemudian roh yang ada dalam badan. Dalam badan ada roh tak? Ada. Siapa tak ada roh dia mati lah. Tak bernyawa kan? Semua akan mati. Itu sebabnya kalau ada orang mati, kita jangan takut menguruskan. Jangan takut, jangan lari pula. Ada orang mati, jadi cabutlah. Jangan kita uruskan. Sepatutnya kita uruskan. Sebab kita pun akan mati juga. Kita pun akan mati juga. Semua orang akan mati. Jadi kalau ada orang mati ke, kita uruskanlah. Apa yang sepatutnya uruskan, kita uruskanlah sampailah selesai. Sampailah dikebumikan. Yang tu. Jangan kita cak alif but. Cak alif but tu cabut lah. Ataupun kata, alah ni imam punya kerja ni. Kerja imam ni, kerja Bilal ni. Nantak lah. Biarlah dia buat sendiri kan. Jangan macam tu. Dia bantulah mana kita boleh bantu lah. Macam tu. Sebab kita pun akan mati juga. Semua akan mati. Isteri kita akan mati. Suami mati. Anak mati. Tidak ada yang tidak akan mati. Semua akan mati. Betul tak? Itu jawapan daripada Imam Ghazali, daripada Imam Hanifah lah. Di mana Allah Ta'ala? Wujud ke Allah Ta'ala? Wujud. Mana dia? Contoh paling mudah ialah roh. Roh kamu. Kamu ada roh tak? Wahai Dahri? Ada. Di mana roh kamu? Tak tahu. Dia pun tak tahu ke mana roh dia kat badan. Dalam badan lah. Tapi belah mana? Kepala ke? Kaki ke? Roh tu berada kat mana? Kat kaki ke? Kat kepala ke? Jantung ke? Tak tahu kita. Tapi ada. Kita ingat dengan lemak yang ada pada susu. Kat mana letaknya? Tak tahu. Ada tak? Ada. Itu jawapan paling mudah lah. Baik, kemudian soalan yang kedua. Kata Dahri. Kamu kata Allah Ta'ala itu yang pertama dan terakhir. Buktikan. Macam cerita Piramli kan. Buktikan kan, kata Piramli. Cerita apa tu? 74 belalang. Ingat kan kita cerita kan? Mana dahulu? Yang jantan, mana satu jantan, mana dua ekor itik masuk dalam air kan? Mana jantan, mana betina. Kan? Jadi soalan yang kedua, kamu kata Allah Ta'ala terakhir dan pertama dan terakhir. Maka Imam Hanifah contohnya paling mudah pada diri kamu sendirilah. Memang Allah Ta'ala pertama terakhir. Pun tengok pada tangan kamu sendiri. Tengok kat tangan kamu sendiri, kat jari kamu sendiri. Kita tengok. Yang pertama jari kelengkeng kan? Betul. Yang terakhir jadi apa? Kelengkeng. Pertama jadi kelengkeng, terakhir jadi kelengkeng. Macam tu. Ataupun
Jawapan yang lain boleh kita bagi ialah, contohnya ialah huruf apakah bilangan yang terakhir dan apakah bilangan terawal. Kosong biasa duduk tengah-tengah. Kosong duduk tengah-tengah. Dapat kosong, 1. Dapat 2, 1, 2. Dapat 2, 3. Lepas tu 10, 20, 30. Juta. Juta-juta, bilion-bilion. Ada penghabisan tak? Ada tak penghabisannya? Tak ada. Okey, kita undur ke belakang. Kosong, negatif 1. Negatif 2, negatif 3. Negatif 10, negatif 20, negatif 100. Negatif tak apa benda negatif lagi. Ada tak penghabisan dia? Tak ada. Itulah Allah. Tidak ada penghabisan kepada wujud dia dan tidak ada pengakhiran kepada wujud dia. Ataupun boleh kita katakan dia yang pertama dan terakhir lah. Pertama dan terakhir. Kemudian soalan yang ketiga dia tanya, apakah Allah Ta'ala lakukan sekarang ini? Apa yang Tuhan kamu tengah lakukan sendiri sekarang ini? Kata Dahri dia tanya lagi lah kepada Imam Hanifah. Apa jawapan daripada Imam Hanifah? Imam Hanifah kata sepatutnya orang yang bertanya di bawah, orang yang kena tanya di atas. Masa berlaku perdebatan tu, Dahri duduk kat atas pentas, Imam Hanifah duduk bawah pentas. Macam kata Imam Hanifah, sepatutnya orang yang bertanya di bawah dan orang yang kena tanya di atas. Dia kata, maka tukar tempat lah. Okey, tak apa, tak ada masalah. Kata tadi, kita tukar tempat. Tukar tempat, dia duduk bawah, Imam Hanifah pun ni atas. Okey, sekarang ni Dari tanya, apa yang Allah Ta'ala tengah buat sekarang ni? Kata Imam Hanifah, dia kata, Allah Ta'ala telah menurunkan yang batil dan menaikkan yang hak. Yang hak sekarang siapa? Yang benar siapa? Akulah, kata Imam Hanifah. Aku yang benar. Kau salah, kau duduk bawah. Aku ni atas. Itulah yang telah sedang Allah Ta'ala buat sekarang ni. Jadi kalahlah. Ada banyak lagi soalan-soalan dia. Dia bukan 3 soalan, banyak lagi lah. Dan ada 3 soalan popular lah. Yang berlaku antara Dahri dengan Imam Hanifah. Dan akhirnya Dahri pun kalah dalam perdebatan tersebut. Macam tu. Baik. Kita kembali pada tadi. 155 tadi ya. Hilang dah. 156. Baik, seterusnya. Selain ayat mutasyabihat di bidang akidah, ada juga ayat mutasyabihat dalam bidang hukum. Seperti firman Allah Ta'ala, "I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir." I'malu ma syi'tum, buatlah apa yang kamu suka. I'malu ma syi'tum, buatlah kamu apa kamu suka. Innahu, sungguh Allah Ta'ala itu melihat apa yang kamu kerjakan. Bima ta'maluna basir. Dalam ayat ini seolah-olah Allah Ta'ala membenarkan kita berbuat apa sahaja tanpa mengira halal dan haram satu perkara tadi. Tapi sebenarnya tidak pun. Ni macam satu ayat dalam bentuk sindiran. Sindiran kepada kita lah. Macam tu. Kau berani buatlah. Macam tu lah. Kau berani buatlah. Kalau kau berani buatlah. Kalau berani langgarlah. Gitu. Sebab dalam Islam ni ada hukum halal haram kan. Ada benda boleh, ada benda tak boleh. Macam tu. Jadi yang halal tu kita buatlah. Bolehlah kita lakukan. Yang tak halal tu kena jauhkanlah. Macam tu. Bukan maknanya sesuka hati kita nak buat. I'malu ma syi'tum. Buatlah apa yang kamu nak. Bukan makna ayat ni suruh kita buat sesuka hati kita. Sebab kita ni terikat dengan segala hukum hakam. Tak boleh sesuka hati kita kan. Macam tu. Maknanya kalau contoh orang tu nakkan seorang perempuan, seorang lelaki nak pada seorang perempuan, mestilah ada sesuatu ikatan perkahwinan. Kalau tidak, maka namakan perzinaan lah. Perzinaan lah lelaki perempuan. Mesti ada ikatan perkahwinan. Kalau sah. Kan macam tu.
Dan anak nanti, kalau ada anak nanti dapat dinasabkan. Boleh dinasabkan pada ayah dia. Kalau tidak kan macam mana pula? Allah Nabi SAW pernah bersabda dalam satu hadis, ad-dunya sijinul mu'minin wa jannatul kafirin. Pernah dengar kan? Ad-dunya sijinul mu'minin. Dunia ini adalah penjara kepada orang beriman. Wa jannatul kafirin, dan syurga kepada orang kafir. Pernah dengar hadis kan? Banyak orang dia salah fahaman berkenaan hadis ini. Dia kata, ialah disebabkan oleh dunia ini adalah syurga pada orang kafir, jadi kita serah pada semua orang kafir lah. Serah pada orang kafir. Dan orang Islam ni biarlah, kena tembak ke, kena penjara ke, kena tangkap ke, kena pukul ke dan sebagainya. Memang dah orang kata dunia ni adalah penjara pada orang beriman, dan dunia ada syurga pada orang kafir. Banyak orang salah menganggap berkenaan hadis ini. Maksud daripada hadis ini kan, syurga dunia ini adalah penjara pada orang beriman. Maksudnya apabila ianya dinisbahkan kepada akhirat dengan janji syurga, dengan kenikmatan syurga yang sediakan Allah Ta'ala, maka dianggap sebagai dunia ini adalah merupakan penjara. Dunia ini penjara para iman kerana apabila ianya dinisbahkan kepada akhirat dengan nikmat syurga yang sediakan Allah Ta'ala. Okey. Kemudian dunia ini adalah syurga pada orang kafir. Syurga orang kafir. Dengan nisbah segala siksaan ataupun azab yang disediakan Allah Ta'ala di negeri akhirat. Macam tu. Kemudian satu lagi, dunia ini merupakan penjara kepada orang beriman kerana orang beriman itu terikat dengan segala hukum hakam. Dia terikat dengan hukum hakam. Sedangkan orang kafir dia tidak terikat. Dia tak terikat hukum hakam. Boleh je melalu minta patah. Halal haram ke, riba ke, apa sebagainya, tak kisah. Kan, barang orang ke, kan, pisang orang ke, boreh orang ke, semua dia sapu je tu, dia tak kisah. Dan dia boleh pula menipu dalam perniagaan kan, gitu. Kisah boleh menipu. Sebab dia tak terikat kepada hukum halal haram. Kita orang Islam ni terikat hukum halal haram. Di samping itu, kita juga terikat dengan kena buat taat. Satu, terikat kena jauh daripada benda yang tak elok. Jangan buat benda haram, zina, rompak, mencuri, apa sebagainya kan. Dan kita juga terikat dengan kena buat taat. Sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Itu dia. Maknanya dunia ini adalah penjara kepada orang beriman dan juga syurga pada orang kafir, kerana orang kafir itu tidak terikat dengan segala hukum hakam. Dia bebas apa yang dia nak. Dia nak buat. Macam tu. Boleh? Yang itulah mana. Baik. Jadi kita lihat pada ayat tadi, i'malu ma syi'tum. Buatlah apa yang kamu suka. Sesungguhnya Allah Ta'ala melihat apa yang kamu kerjakan. Bukan makna ayat ni suruh kita buat. Tetapi ayat ni berbentuk sindiran. Kiasan apa sindiran? Maknanya kita boleh buat tapi dengan syarat benda tu boleh halal dan sebagainya. Baik, kemudian firman Allah Ta'ala Al-Quran lagi, dia kata wa qulil haq mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran itu datang daripada Tuhan kamu. Siapa yang mahu beriman, dia boleh beriman. Siapa yang tak mahu beriman, dia boleh tak beriman. Faman syaa'a falyakfur. Siapa yang tak mahu beriman, dia tidak beriman. Kalau kita mengikut ayat di atas, tidak menjadi kesalahan untuk kita tak beriman. Kan? Tak ada salah sama ada nak kafir iman pun tak salah. Jika ditafsir ayat ini, sudah pasti akan membahayakan umat Islam. Yang sebenarnya dalam kedua-dua ayat ini, Allah Ta'ala menyindir kita. Macam tadilah, menyindir. Macam tu. Kan dalam ayat itu dia kata, kau nak beriman boleh? Tak nak beriman pun boleh.
Semacam pilihan lah kan. Salah macam pilihan lah. Nak beriman boleh, tak nak beriman boleh. Macam tu. Ayat ni dalam bentuk sindiran. Bukan makna Allah Ta'ala suruh engkau tak beriman. Pulanglah kau nak beriman, tak beriman, hantar engkau kan macam tu. Tak ada. Bukan macam tu maksudnya. Ya sebenarnya dalam kedua ayat ini Allah Ta'ala menyindir kita. Macam tu. Allah Ta'ala telah memberikan pada kita akal dan menurunkan syariat untuk kita mengikuti dan melaksanakannya. Tetapi jika manusia itu degil, buatlah sebagaimana yang kita suka. Artinya lakukanlah kemungkaran kerana Allah Ta'ala akan memberitahunya. Di dunia lagi Allah Ta'ala telah menyediakan neraka, iaitu berupa kerosakan dan tidak tenang dalam melakukan sesuatu. Apalagi di akhirat, Allah Ta'ala menyediakan neraka yang amat pedih dan dahsyat. Kan? Sebenarnya bukan pilihan lah. Sepatutnya kita kena beriman lah. Sebab orang tak beriman nanti, innal ladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina, kan ayat Quran tu, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang mendustakan ayat Allah Ta'ala, mereka itu ashabun nar, penghuni neraka. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, dan mereka itu kekal selamanya di dalamnya. Betul tak? Kemudian setiap satu benda tu ada yang Allah Ta'ala berkehendak. Ada Allah Ta'ala tidak berkehendak. Ada yang Allah Ta'ala berkehendak dia beriman, maka dia beriman. Ada yang Allah Ta'ala tidak berkehendak dia beriman, maka dia tetap tidak beriman. Contoh yang Allah Ta'ala tidak berkehendak dia beriman seperti Abu Jahal. Abu Lahab, kan? Abu Jahal, Abu Lahab tidak tertakluk dengan iradah Allah Ta'ala. Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun ke Namrud dan sebagainya, yang jenis orang tak beriman ni, walaupun dah didakwah dan sebagainya, Nabi pun dah berdakwah, kan? Nabi Musa berdakwah pada Fir'aun, Nabi Ibrahim berdakwah pada Namrud, kemudian Nabi Muhammad berdakwah kepada Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Dakwah dah. Tapi Allah Ta'ala tidak berkehendak dia beriman. Allah Ta'ala tidak berkehendak. Mana tidak tertakluk iradah Allah Ta'ala untuk dia beriman. So dia tidak akan beriman. Dia tetap tak akan beriman walaupun didakwah ke, diseru ke, diajak ke dan sebagainya, dia tetap tidak akan beriman kerana dah ditulis di Lauh Mahfuz, dia ni memang tidak akan beriman. Cuma orang yang hidup dia kena berdakwah. Macam tu. Supaya kita besok di akhirat tidak akan ditanya, kenapa engkau tak berdakwah? Kenapa engkau tak menyampaikan? Sebab ada ayat menyatakan suruh sampaikan. Suruh sampaikan. Nak balighu anni walau ayat. Sampaikan daripada-Ku walaupun satu ayat. Mana tugas menyampaikan tu dah selesai lah. Cuma dia tak beriman lah macam tu. Kita dah sampaikan. Mana tugas penyampaian tu kita akan ditanya, besok lah kau sampaikan ke tidak. Walaupun sepatah ayat. Kan? Kadang banyak kalau kita ni kadang-kadang kita berkawan dengan orang non-Muslim kan. Kita berkawan dengan non-Muslim. Bila kita berkawan dengan orang non-Muslim ni, sebenarnya itulah orang kata peluang yang terbaik lah untuk kita berdakwah. Ada orang kadang-kadang dia tak berkawan dengan non-Muslim, dia hanya berkawan dengan Islam aja. Ada orang Allah Ta'ala bagi dia peluang. Bagi dia peluang untuk berdakwah. Bergaul dengan orang non-Muslim. Kat situlah sepatutnya kita mengambil peluang tersebut untuk menyampaikan Islam itulah. Islam ni syumul, baik. Islam ni bukan ekstrim. Kan? Islam ni bukan pengganas dan sebagainya. Kita boleh berdakwah sama ada bil hal atau bil maqal. Dakwah ni macam-macam bentuk. Dia ada dakwah bil hal, ada dakwah bil maqal. Maqal ni cakap lah, macam tu, cakap. Hal ni kita tak cakap.
tapi kita menimbulkan suasana tu. Suasana Islamik kan pada diri kita. Salah satu suasana Islamik pada diri kita, mulut kita tak adalah cakap celupa. Ada yang kita kan kadang cakap celupa. Lepas tu suka bergaduh. Bila bergaduh, orang non-Muslim pun tengok, tak boleh ikut kita. Ini yang kata Islam bagus ni. Tengok kau pun teruk dia tu. Kan? Kemudian curi tulang. Bekerja curi tulang. Ataupun rasuah dalam bekerja. Jadi dia membawa satu imej yang tak baik lah pada Islam tu. Jadi orang kafir pun perhati macam tu. Kau pun sama teruk. Takkan aku nak ikut kau kan? Macam tu. Jadi kita tak menimbulkan sesuatu dakwah bilhal tadilah. Dakwah bilhal. Mana environment Islam tu kita tak wujudkan. Suasana Islam tu. Jadi orang kafir menganggap benda tak elok. Islam ni orang kata satu benda yang tak elok. Apalagi kalau non-Muslim ni bila masuk Islam, mereka anggap sebagai masuk Melayu. Kau masuk Islam, mana kau masuk Melayu? Kau masuk Islam, mana kau masuk Melayu kan? Sebenarnya tak ada pun masuk Melayu. Malahan Islam menggalakkan mereka itu, walaupun mak ayah dia bukan Islam, dia masuk Islam, kita tak menggalakkan mereka itu memutuskan hubungan silaturahim dengan mak ayah mereka. Teruslah ada hubungan silaturahim dengan ayah, walaupun mak ayah tak Islam, dia Islam. Kan? Gitu. Baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyazuqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Zaharul fasadu fil barri wal bahri, telah zahir kerosakan di daratan dan di lautan sebabkan usaha tangan-tangan manusia. Kerana Allah Ta'ala telah merasakan pada mereka sebahagian daripada perbuatan mereka, supaya mereka kembali. Jadi banyak kerosakan di daratan lautan ni asalnya pada punca manusia lah. Kan? Hutan diratakan, gunung ditarah. Betul tak? Gunung ditarah. Kemudian apa lagi tu? Kata macam-macam bahan-bahan kimia kan. Betul tak? Bahan-bahan kimia ni dibuang sesuka hati kita, suka hati kan. Jadi manusia tu merosakkan alam lah. Manusia yang mencipta benda tu, akhirnya dia merosakkan alam. Tu yang ada mati tu. Dulu ada mati lah. Kalau tak mati pun memang semput lah. Jadi ada dekat Johor kan. Dia buang bahan toksik tu. Kan kecoh dulu kan. Kan ramai yang muntah-muntah apa semua tu. Ada mati tak? Saya tak ingat lah ada mati nanti. Sukai apa? Sukai cincin kan. Itu semua perbuatan manusia lah tu. Dia buang benda tu, buang bahan toksik ni suka hati. Akhirnya tengok, manusia yang kena. Banyak yang kata muntah-muntah, yang masuk hospital dan sebagainya. Kesan daripada pembuangan tadi. Mana hasil daripada perbuatan tangan-tangan manusia. Telah zahir kerosakan di daratan sebabkan usaha tangan manusia sendiri. Kerana Allah Ta'ala telah merasa pada mereka sebahagian daripada perbuatan mereka. Macam tu. Supaya mereka kembali. Apa lagi benda lain? Banyak kan? Sebab tangan manusia ni, plastik-plastik ni. Plastik-plastik ni pun, dia banyak juga merosakkan binatang lah. Di binatang. Binatang-binatang, kata akuatik ni, binatang-binatang laut ni. Kan? Banyak binatang-binatang ni, burung-burung dan sebagainya. Kan? Mereka menganggap itu makanan mereka. Mereka anggap itu makanan mereka. Tapi itu plastik. Dia telan lah benda tu. Bila telan dah tersekat dekat dia punya tu. Kan? Dia punya halkum tu. Itu yang mati tu. Banyak binatang-binatang yang tu. Binatang yang terjerat jaring pun ada. Ikan kapaus kan. Yang terjerat dengan jaring. Banyak. Macam tu. Cuba tuan lihat dalam FB kan. Banyak.
Okey. Aslinya perbuatan manusia. Saya tak ingat ada satu pulau di barat lah, di luar negara. Kat pulau tu banyak binatang-binatang yang mati. Jadi saintis pergi kat pulau tu tengok kenapa mereka mati. Banyak binatang mati. Rupa-rupa binatang-binatang tu dia banyak telan benda-benda yang bukan-bukan. Dia telan plastik, telan kata pensel, telan. Inilah benda-benda yang cipta oleh manusia, buat manusia ni. Pensel, benda madam, kan? Benda-benda telan tu akhirnya perut mereka tak boleh dapat mencernakan makanan sebab benda tu tersekat pada mereka, binatang-binatang seperti burung kan. Jadi akhirnya mati macam tu lah, bergelimpang macam tu mati. Mereka dapat tahu tu bila tengok pada rangka-rangka burung tu penuh dengan benda-benda asing tadi yang mereka telan tu. Celak burung tu dah matilah semua, dah berlimpang macam tu. Tapi banyak benda-benda asing yang mereka dah makan. Macam tu. Jadi ciptaan manusia ni banyak yang merosakkan alam. Baik. Kemudian walazina kafaru lahum naru jahannam la yuqdu alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha. Kadzalika najzi kulla kafur. Dan orang-orang yang tidak beriman itu disediakan bagi mereka neraka jahanam. Tidak dihabiskan perkara mereka sehingga mereka mati. Dan sesaan tidak pula diringan pada mereka. Begitulah kami memberikan balasan pada setiap orang yang ingkar. Macam tu. Tidak dihabiskan perkara mereka sehingga mereka mati. Dan sebenarnya tak ada mati pun. Dalam neraka tu mana ada mati. Dah tak ada mati dah. Kalau kekal tu kekal neraka lah. Kalau orang yang beriman tu yang ada melakukan dosa besar masuk neraka dulu. Dah habis neraka, azab, dah habis dia punya dosa-dosa, kemudian dikeluarkan pada neraka. Dia masuk ke dalam satu sungai namanya Sungai Hayat. Sungai kehidupan. Lepas tu dikeluarkan daripada sungai tadi, maka pulihlah kembali akan tubuh badan dia. Kemudian baru masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Baik, secara ringkasnya setiap ayat Quran itu perlu ada tafsir. Dan tafsiran tak boleh didasar pada akal semata-mata. Perlu ada ulama yang mentafsir. Nampak? Dan bersepakat dalam mengeluarkan pendapat. Dan inilah dikatakan sebagai ijma' ulama. Macam tu. Itu sebabnya kita kena ada tafsir. Kita ada pengajian tafsir lah. Kena ada pengajian tafsir. Sini ada pengajian tafsir? Tak ada. Kena hidupkanlah pengajian tafsir. Tafsir, pengajian hadis, pengajian tafsir, pengajian fiqh, tauhid, akhlak ataupun tasawuf. Macam tu. Mana setiap pelajaran tu adalah kelas pengajian gitu. Buatlah pengajian. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit lah. Kan? Sumbanglah buat peti. Peti tabung untuk pengajian ilmu. Oleh sebab itu tempat tu dia buat satu peti khas. Dia tak campur dengan peti lain. Tabung lain. Mana tabung surau lah. Untuk dana pembangunan dan sebagainya. Kalau pengajian tu dia buat peti untuk pengajian saja. Peti untuk pengajian ilmu saja. Mana kalau ustaz datang ajar tu daripada duit itulah, duit peti itulah yang digunakan. Untuk ni. Bayarlah ustaz yang datang mengajar. Sebab ada yang jemputan. Macam saya ni takmir ni takmir JAKIM yang bayar. Ada separuh tu dia bukan takmir punya, jemputan. Jemputan mana surau atau masjid lah kena bayar. Jadi duit yang gunakan daripada duit tabung tu lah. Tabung berak tu. Tabung berak. Mana tabung untuk pengajian ilmu saja. Dia tak masuk dalam tabung pembangunan. Surau atau masjid. Tabung masjid, surau lain lah macam tu. Iaitu tabung tanah kubur lah. Tabung khairat lah. Kan? Itu. Buat asing lah tabung ni. Sebab ada orang kadang, dia tak nak campurkan duit tu. Dia kata dia nak sumbang duit ni untuk pengajian saja. Pengajian lah. Tak boleh kita masukkan dalam tabung lain. Macam tu. Dia nak sumbang untuk bil api, bil air saja.
Setiap bulan bila pergi bayi aku yang bayar. Dia bayar bila pergi bayi lah. Gitu. Dia dah kata dia dah booking lah. Bila pergi bayi surau ni saya bayar. Dia dah booking itu. Senanglah dia tu. Masalah sekarang tak ada siapa nak booking Ustaz. Macam tu. Kenalah kata bantu-membantu lah gitu. Baik, seringkasnya setiap ayat Quran perlu ada tafsir. Dan tafsiran tak boleh dasar pada akal semata-mata. Perlu ada ulama yang mentafsir. Itu sebabnya ada banyak kitab tafsir. Ada tafsir Tabari, ada tafsir Baidawi, ada tafsir Ibn Katsir, tafsir Ibn Asir, tafsir Rahman, tafsir Al-Munir, tafsir Al-Kasyaf. Banyaklah tafsir ni. Imam Ghazali pun ada juga buat tafsir Imam Ghazali. Walaupun Imam Ghazali ni dia lebih pada tasawuf, bukan makna Imam Ghazali ni tak pakar dalam bab lain. Dia pakar juga. Bukan Imam Ghazali tak pakar dalam fiqh. Fiqh pun Imam Ghazali pun kupas juga. Contohlah kitab kata Bimbingan Mukminin kan. Bimbingan Mukminin tu dia bukan sahaja cerita berkenaan bab akhlak, bab fiqh pun dia cerita, Imam Ghazali cerita. Bab permulaan pengenalan berkenaan ilmu dulu. Kelebihan belajar ilmu, kelebihan mengajar ilmu, belajar dan mengajar. Lepas tu dia masuk kelebihan taharah, rahsia-rahsia bersuci. Lepas tu dia masuk rahsia-rahsia semayang. Lepas tu Imam Ghazali masuk rahsia-rahsia puasa. Mana ada cerita bab fiqh? Dah habis cerita bab fiqh, kelebihan rahsia haji dan sebagainya, baru masuk tentang akhlak pula. Kerana Imam Ghazali ni lebih kepada akhlak ataupun tasawuf. Tapi bukan bermakna dia tak tahu bab lain. Tahu, faham juga, dia pakar juga. Itu yang ada tafsir Imam Ghazali tu. Baik. Baik, seterusnya dan dalil habis. Wallahu a'lam bissawab. Sekadar tu tuan-tuan perbincangan kita malam ni. Mudah-mudahan apa yang dibincang sebanyak akan dapat meningkatkan ilmu kita. Wallahu a'lam. Ada soalan tak sebelum saya tutup? Tak ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-salika wa 'alaman taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsiran. Wasi'an ya fatanya alimna wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa fahna wa arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqul ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.